Wa yukhtasul ijza'u bil matlubi min wajibin wa mandubin la yatajawazuhuma ila ghairihima min aqdin wa ghairih. Dan dikhususkan akan ijza' dengan perkara yang na talab, yang na matlub, pada yang matlub khusus daripada yang wajib dan yang mandub mandang. Di matlub matlub fa'il, matlub tarak fi hanai tamam. Ialah yang tiada melampaui ianya ijza' akan keduanya wajib dan mandub, melampaui kepada yang lain nibak keduanya wajib mandub, pandai sirir daripada akadkah ataupun yang bukan akad. Berarti wasaf ijza' hanya terkhusus kepada wajib dan mandub. Yang banduannya ialah golongan daripada matlub. Matlub pi kunci pada matlub yang fa'il mandang. Matlub tarak hai damam. Nahi kan matlub sid. Makruh juga matlub pi matlub tarak. Nya matlub fa'il mandang kecok. Wajib dan mandub mandang. Mubah yang lain je hai mandang. Dikhusus pada dua nya mandang. Yang diwasafkan dengan ijza'. Yang menurut pendapat asah, diwasa ijza' hanya khusus pada yang wajib dan yang mandub mandang. Wa qila yukhtasu, dikhususkan akannya ijza' dengan wajib mandang. Nabi Fani ulam tadi khusus bab yang wajib mandang. Lain bab wajib tidak diwasafkan dengan ijza'. La yang tiada melampaui ia ijza' akan wajib kepada yang bukan wajib. Pada yang bukan wajib ni bab mandub dan yang bukan mandub. Dia terkhusus. Yang ke lebih ikhtisas lah ya. Bab wajib tak lain hana. Pakon diitika khilaf antara asah dan qila wa mansya'ul khilafi, dan bermula tempat munculnya khilaf tersebut itu dasarnya ialah khabar Ibnu Majah dan yang selain Ibnu Majah di hadis Nabi. Apa Nabi dalam hadis arba'un, bermula perkara itu tiada memadalah dianya pun la tajzi'u fil pada segala kerbun-kerbun. Di dalam hadisnya Nabi berwasaf ijza' pada masalah kerbun. Sedangkan kerbun khilafiyah, ke fasta'mala fastu'milal ijza'u, maka diistiamalkan kata-kata ijza' pada masalah kerbun. Padahal bermula dia kerbun itu jih mandub indana Syafi'i. Itu wajib inda selain katanya Syafi'i. Lagi contoh Abu Hanifah. Jadi dasarnya pada masalah khilafiyah pada kerbun. Tanya hukum kerbun sunat. Maka ditamonglah wasaf ijza' pada perkara yang sunat. Ini perkara yang wajib yang kejelas damong. Yang hanya khilaf. Dina khilaf di antara asah dan qila ba'ata yang mandub. Sah dengan ijza'. Tanya Syafi'i takkan sah. Pakon dikarenakan Nabi di dalam hadis mengatakan perkaranya hana mada ji hana ijza' ji pada masalah kerbun. Sedangkan kerbun hukum ji sunat bab katanya. Sedangkan mengatakan bahawa kurban yang wajib, maka kunci ijza' khusus pada yang ada wajib-wajib mentang. Timan sya'ji bab hukum kerbunyan. Dikiaskanlah kepada hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang berwasaf dengan sunat, maka katanya Syafi'i juga diwasafkan dengan ijza'. Menanci hal lain itu ya. Di hal-hal yang sunat mandum hana diwasaf dengan ijza'. Arti mansyak je hinan pun. Hinan mansyak khilaf je. Wa yuqabiluha, dan dimuqabalah akan sah oleh batu. Maka di ketika sah batu yang muqabalah sah,
Maka mana definisi tinggal balik orang ubah bacut orang kiban dah ubah takrif je fahuwa maka bermula dia butolan batu itu mukhalafah fi'il menyusahkan muafakat fi'il ina anda ubah bacut menyusah je muafakat fi'il menyubatu mukhalafah fi'il kiban fi'il yang dil wajhain sid fi'il yang dasar je punya dua sisi nah sisi je mukhalafah nah sisi je muafakat di ketika je masuk dalam sisi mukhalafah dinamakan dengan mutlan di mukhalafah fi'il yang zil wajhain akan pun mukhalafah akan syarak wa qila fil ibadati adamu suqutiha al-qada'a dan dikatakan orang bermula batu menyubak masalah ibadah itu baik gugurnya ibadah akan qada yang pendapat fuqaha ikutlah fuqaha menyebut kalimin kepada hana mesti bergugur wahwa artinya batu itu je fasid bak pendapat asah dia bermula dianya batu itulah perkara yang fasid fil asah arti mana butlan dan fasad yang ialah sama sama definisi menurut pendapat asah maka mana fa kullun minhuma maka bermula tiap-tiap daripada keduanya fasid dan batu itu dikira ialah mukhalafah ma dzukira akan syarak mukhalafah bud yang dil wajhain akan syarak sama jadi sama definisi di antara batu dan fasid ya jadi sama-sama bud mukhalafah dengan syarak wa ini ikhtalafa fi ba'dhi abwabil fiqhi sekalipun beda-bedalah kedua-duanya batu dan fasid pada sebahagian bab-bab fikih di dalam beberapa hal-hal bidang fikih yang sebahagian diwasafkan dengan batu sebahagian diwasafkan dengan fasad ni apakah menghendaki bahawa banduannya ialah beda hana menghendaki kepada beda empat kunci sebahagian kekal dengan fasid sebahagian kekal dengan batu yang rupa ialah dikarenakan istilah yang lain dikandung istilah lain maka diwasafkan dengan batu diwasafkan dengan fasid yang hakikat sama banduannya sama-sama ialah bud yang mukhalafah syarak bud yang punya dua wajah dan mukhalafah syarak sekalipun ikhtilaflah kedua-duanya fasid dan batu pada ikhtilaf pada ba'ad daripada bab-bab fikih lagi contoh makhluk dan lagi contoh masalah hukum kitabah budak mukatab dia sebahagian kekal dengan batu dia menyebab khuluk di ketika nak hantib syarat daripada khuluk dikatakan khuluk je batu hanakan fasid batu kan pada masalah kitabah kekal dengan fasid fasid akad kitabah je hanakan batu pada sama sebenarnya ada banduan yang takun batu sah takun bandua fasid juga sah mempakan berbeza-beza di istilahin akharah dikarenakan istilah yang lain wa qalatil hanafiyatu dan berkata oleh mazhab Hanafi dia menyebutkan hanafiyatu artinya ialah apa yang mengatakan kon Imam Hanafi sendiri arti orang-orang yang dalam mazhab agaknya nanti boleh jadi Imam Hanafi benar syirikun macam dengan waqala al-Hanafi yang arti Imam Hanafi jadi syiriknya dukang ke Hanafi yang orang dalam mazhabnya
Apa kena mereka? Mukhalafatuhu. Bermula mukhalafah fi'il yang dilwajahin uno. Akan pemukhalafah akan syarat. Kibanturah mukhalafah haji. Biangkana manhiyan anhu. Dengan bahawa adalah fi'il tersebut itu fi'il yang dilarangkan di bab fi'il tersebut. Disebut yang gelarang. Yang tafsir lah. Andai kata fi'ilnya fi'il yang munha'an. Kiban tafsir ji andai kata ji munha'anhu. Jika adalah ingkanas li kaunin nahi anhu di aslihi. Jika adalah dianya mukhalafah tersebut. Itu sabit dikarenakan keadaan nahi ni bab fi'ilnya karena asal fi'il yang gelarang. Arti yang genahi cik asal fi'il tersebut. Lagi contoh be' arti si zat daripada be'nya yang gelarang. Be' haswah contohnya. Be' haswah, be' anibatin. Jadi jika adalah mukhalafah itu sabit dikarenakan keadaan larangan ni bab fi'il bunuh itu sabit karena asal fi'il tersebut. Yang ni maka bermula dia mukhalafah itu dinamakan butlan. Jadi yang beda istilahkan arti. Artinya butlan yang khusus kena Hanafiyah ialah pada fi'il. Yang fi'ilnya ialah munha'an dan yang genahi ialah asal daripada fi'il. Yang berkaitan dengan butlan. Contoh. Kama fi sholatil faqidati syartan au rukunan. Lagi contoh barang-barang pada sembahyang yang fakir sembahyang nisbah syarat ataupun nisbah rukun. Di sembahyang yang hantip syarat, sembahyang hantip rukun. Yang sembahyang moden lagi yang kan memang asal sembahyang tersebut yang gelarang. Cik gelarang sembahyang di ketika hantip syarat, hantip rukun. Maka sembahyang lagi yang berkaitan dengan butlan. Sebab fi'il lagi kan fi'il yang munha'an ji memang asal fi'il ji yang gelarang. Yang berkaitan dengan butlan. Ini istilah. Wa kama dan contohlah pada be' mulakih. Itulah be' anak binatang dalam perut. Yang juga fakir dikarenakan fakir rukun. Rukun daripada mabe'. Itulah fakir musyahadah. Musyahadah daripada mabe' ji. Nanti rukun daripada be' kan benar mabe'. Mabe' ji benar di ru'yah. Bermaklum. Jadi fakir maka dikatakan dengan butlan. Ataupun yang kedua adalah mukhalafahnya dikarenakan nahi daripada fi'ilnya liwasufih. Karena wasaf yang nabak fi'il tersebut kon diri fi'ilnya wasaf yang muncul bak fi'ilnya. Yang di ketika yang genahi wasaf yang nabak fi'il kon diri fi'il waktu kon diri fi'il yang gelarang asal ni. Maka bermula dia mukhalafah itu dikenakan dengan fasad. Contoh sebagaimana pada puasa uro nahar. Puasa uro nahar kan genahi ni je pun dikarenakan nak amrun kharid. Tapi amrun khariji lazim. Kan lazim je. Dah amrun khariji lil i'radi bi saumihi an tiyafatin lahi lin nasi bi luhumil adahi allati syara'aha fihi. Yang amrun lazim ji. Amrun kharid yang lazim. Wasaf. Lagi contoh pada puasa urun nahar. Yang puasa urun nahar diwasafkan dengan pasid. Anda kata tak puasa ke dengan puasa pasid. Pakon pasid dengan Hanafiyah dikarenakan berpaling dengan sebab puasa urun nahar tersebut pandai berpaling daripada jamuan Allah Ta'ala, kepejamian di Allah Ta'ala bagi manusia-manusia dengan daging-daging kerbun. Daging-daging kerbun allati yang bermula gepa syariatnya yang gepa syariat di Allah Ta'ala akan ianya adahiyah
fihi pada orang nahar tersebut. Syara'aha. Dia kan bermula. Tipik mati ya. Yang kesyarian di Allah akannya kerbun-kerbun bunuh fihi pada orang nahar. Dia dengan tak puasa orang nahar sama dengan tak tolak. Tak tolak jamuannya Allah Ta'ala. Yang puasa orang nahar diwasafkan dengan fasid. Apa kon fasid? Karena kon yang genahi kon fi'il jihnya. Yang genahi sebenarnya apa? Baik tampik katanya i'rad. I'radnya yang genahi, wasafnya yang genahi. Cuman i'radnya lazim ngon gara-gara tak kerjakan puasa. Ya, maka dikatakan dengan fasid. Jadi umpamanya Allah tuan rumah juga. Allah tuan rumah, daging-daging kerbanya ialah hidangan Allah Ta'ala yang dijamukan kepada manusia-manusia yang mukmin. Maka ketika manusia puasa, lazimlah dengan gara-gara ji puasa, ji menolak jamuan Tuhan. Maka hana adab tak yang gini jamuan Tuhan yang kedua. Jadi kon tanya hana ada terima jamu orang raya. Ni lain cerita. Dan contoh lagi pada jual beli 1 dirham dengan 2 dirham, bai ribawi. Jadi yang gelarang ni ialah apa? Dilarang ji amrun yang kharij je. Lazim bagi akad. Itu amrun kharij ji ditimbul ialah riba. Yang gelarang ribanya, riba kan wasaf daripada bai tersebut. Kondiri bai. Gelar contoh pada bai 1 dirham dengan 2 dirham. Pakon gelarang yang amrun kharij ji. Yang muasaf ji dikarenakan dikandung lebeknya na lebih. Dikarenakannya ialah bai barang ribawi ya. Fayasimu, maka berdausalah seseorang bihi dengan bai tersebut. Dausa, maka dihukumkan bai dengan bai yang fasid. Bai yang fasid. Andai kata dikerja cik bai lagi nyan wa yufidu bil qabdi milkan khabithan ay dha'ifan, dan diberi faedah lebek tersebut dengan sebab dikabat. Andai kata kerja cik akan pun diberi faedah akan milik yang buruk, milik khabith, jadi milik dha'if. Yang mazhab mereka nyatanya hana langsung batu je, hana sah milik je. Sebab sah akad pandai sah milik. Walau nazara sauma yaumin nahar. Yang mentang sambungan ada Hanafiyah. Dan jikalau gemekau ya seseorang akan puasa orang nahar. Sedangkan puasa tersebut ialah hukum ji fasid. Dikarenakan amrun kharid yang genahi, yang lazim bagi akad, bagi puasa. Nyan sahha, niscaya sahlah nazarnya seseorang. Sah kau ji. Sebab kau yang lain bah. Dia kau sah. Pakon sah kau, sedangkan akad puasanya memang puasa yang gelarang, dikarenakan nawasaf yang gelarang. Di anna dikarenakan sesungguh dausa orang tersebut fi fi'ilih pada mengerjakan puasa. Dikarenakan sesungguh dausa itu sabit pada mengerjakan puasa tersebut. Duna konlah dausa ji pada meka'oi ji. Di ka'oi sah, ka'oi imat. Imat ka'oi sah ka'oi dan puasa ji haram. Makiban cara ipegelah ka'oi mah. Gimana ipegelah ka'oi? Wa yu'maru bi fitrih, dan diperintahkan akan seseorang dengan geyu buka puasanya dan geyu qadha puasanya. Diperintah dengan buka puasa, tibek puasa juga ti. Andai kata agak puasa payah perusak puasa. Andai kata agak puasa garang untuk puasa. Maki bancara je gelah kau ge kata. Tiga qadha puasa tersebut supaya bahawa terlepaslah seseorang daripada dausa. Dausa daripada puasa tersebut. Dan supaya bahawa sempurnalah dia seseorang dengan ka'uji. Dia payah kata arti buka puasa yang untuk baik tampik dausa.
Geyu kaza supaya gelah kaoi. Sebab kaoi bunuh kaimat. Kaoi kaimat. Munyo tanya Syafi'i, munyo tak makaoi bab sesuatu yang haram, cik haimat kaoi. Haimat kaoi. Ni mat kaoi. Pina cara gak olah kiban cara kaoi yang bergelah dan jibil dosa. Kenal lagi cara ni? Mazhab Hanafi Hanafi. Teman walau samahu dan jikalau kepuasa cik dia seseorang akan urun naharnya. Hani perusak, dia puasa cik urun nahar. Sedangkan mana puasa apa? Fasid. Yang tetap kena Hanafiyah wafa niscaya sempurnalah dia seorang dengan kaoi. Gelah je kaoi ya. Mata tidak usah gara-gara puasa yang lain-lain bab. Jadi puasa lain bab, kaoi lain bab, gak bisa-bisa. Dia ada kata di puasa ya seorang akan urun nahar, nanti hanya dibuka ju. Batak tu, puasa ju. Yang niscaya sempurnalah seseorang dengan kaoi seorang. Pakainya sempurna li'annahu adda sauma kama tazamahu. Karena sesungguhnya seseorang itu kad ditunai ji akan puasa. Kayak kerja puasa ji sebagaimana yang kad diwajib do yang seorang akan nyama. Haji kayak kadim kaui. Dia kayak dipelazim do untuk puasa. Kayak puasa min haisu kaui kaglah menjadi dausa nyan lain bab. Likullin hukmuh. Faqad maka kesimpulan yang bab Hanafi maka faqad tudda bil fasidi. Faqad tadda maka sungguh terhitunglah dianya puasa dianya kaoi dengan sebab sesuatu yang fasid. Yang mazhab mereka. Di kaoi gelah dengan perkara yang fasid. Yang kan puasa fasid lah. Puasa fasid anjing puasa. Dia puasa cik dah usah kaoi gelah. Di faqadi takda maka sungguh terhitunglah dianya kaoi dengan sesuatu yang fasid. Yang mazhab Hanafi. Sesuatu yang batil wa ammal batilu fala yang taddu bihi. Maka tiada terhitunglah kaoi dengan sebab sesuatu yang batil. Sebabnya barang yang batu hanya sama sekali je. Dia ada kata gema kaoi yang ada batu, nyan kaoi hanglah but hanya but dah usah. Itu punya sesuatu yang fasid, nyan mantong nasisi ji yang tak ada. Yang sesuatu yang batil nyan lam. Hana dihitung sama sekali. Nyan mazhab Hanafi Man wada'u fa dzalika dan laihlah demikian yang disampaikan lima mazhab Hanafi tersebut. Bab gejak beda antara fasid dengan batil. Kiban ta'if bi annat tafarruqa dengan sesungguh perbezaan yang gepeget antara fasid dengan batil. Ingkana jika adalah bedanya itu ji bab syarak, memang datang ji daripada syarak, memang syarak yang menentukan 4 dalil. Gebedakan di antara fasid dengan batil. Kefaina maka itu di manakah bermula dalilnya? Dalilnya faraknya 4 beda. 4 dalil beda di antara fasid dengan batil. Bahkan yubtinuha diperbatu akan tafarruqahnya oleh Allah Taala sendiri. Di ayat Quran membatalkan beda di antara fasid dengan batil. Kiban kena Allah laukana fihima jikalau adalah pada keduanya langit dengan bumi itu na Tuhan yang lain ni Allah yang sungguh fasid fasid keduanya langit dengan bumi fasid kan kata-kata fasada fasid kiban je ke dalil sebagai menolak tafarruq mereka haisu sekira-kira genamai li Allah Taala akan barang-barang yang hana sebut ianya barang pada asal-asal hana barang hana sama sekali juga. Hai Tuhan yang lain kau hana si barang mustahil barang mustahil disebut dengan fasid. Arti sesuatu yang memang hana sama sekali mandang gekun dengan fasid ni Allah masih hai damang juga lagi kun Hanafi. Hanafi kekait sesuatu yang fasid apa? Sesuatu yang fasid ialah sesuatu yang munhaan li wasfi yang fasid.
Tuhan yang lain negara munhangan cik barang mustahil je pergi ke masjid Allah tu lebih ke Tuhan ngan mata Hanafi mana kan dia mata Hanafi ke kunci yang ke dengan fasid mestilah sesuatu yang munhangan liwasfih yang ke dengan fasid punya Allah Taala dalam Quran kan Tuhan yang lain tegedina Tuhan yang maka fasid langit umur fasid mana Tuhan lain ke hana barang mustahil je di barang yang hana sebut pada asal-asal cik mustahil je gekan fasid nyawa tuan ke di luar daripada kaedah mereka kaedah mereka apa fasid sesuatu yang muhanaan dikenakan wasaf andai no mau dikata tolak oleh yang dia kata syarak artinya dalil min haisu syarak hana menunjuki beza di antara fasid dengan batil Mawa ingkana dan jika nalah tafarruqah itu yang akli min haisu akal fal aqlu la yahtajju bihi fi mithli dhalika maka bermula akal itu tiada berhajat dia akal bihi dengannya demikian pada semisal demikian hana paling akan dua beda-beda ti akal katanya hana paling tu yang beda-beda di antara fasid dengan batil fungsi faedah di ketika tak beda duanya kan ada fungsi sebab bandua ujungnya sama-sama hanjut nge contoh sembahyang mana yang fakir syarat fakir rukun yang ke dengan batin dengan inti pun kah hanjut nge sembahyang hanjut nge baik di gara-gara naribawi ada gara-gara wasaf ke ujung juga hanjut nge baiknya dengan sepadangan pun sesuatu yang batin sesuatu yang fasid sama-sama hanjut nge mampu faedah tak parak dua hana mahajat akan duk parak kecuali ketika tak parak na faedah min haisu akal ti akal katanya pun dinalar pun hana fungsi untuk hana hajat untuk tak beda-beda duanya kerana ujungnya sama-sama hanya itu inti min haisu akal min haisu syarak hana dani yang untuk membedakan di antara batil dengan fasid maka apa fungsi agak kemudian laihlah demikian perbedaannya yang disampaikan di mazhab Hanafi tersebut.